Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Mac bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Tajuk utama malam ini. Ibu kandung kelar bayi sendiri. Juga abang terkilan tak dapat selamatkan adik tersepit. Seorang ibu kandung tergamak menggelar mati bayinya sendiri yang baru berusia setahun 6 bulan. Lebih memeranjatkan, suspek kemudian mengirim gambar anaknya yang berlumuran darah di bahagian leher melalui WhatsApp kepada suaminya. Kejadian berlaku di kawasan perumahan di Pasir Gudang, Johor semalam. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian lebih kurang jam 1.30 tengah hari. Tambahnya, polis telah menangkap suspek warga tempatan berusia 32 tahun untuk siasatan lanjut. Jelasnya, polis turut merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan untuk mengelar bayi lelaki itu di lokasi kejadian. Kumar menerusi kenyataannya berkata, suspek akan direman hari ini dan diklasifikasikan dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tambahnya, mayat telah dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk bedah siasat. Motif masih dalam siasatan. Masih kes yang sama. Ibu kandung yang mengelar bayinya direman 7 hari bermula hari ini. Permohonan reman dikeluarkan Magistrate Suhaili Sapuan di Hospital Permai, Johor Bahru sehingga Sabtu depan. Permohonan reman berkenaan bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Difahamkan sebelum ini wanita berusia 32 tahun itu dibawa ke hospital terbabit bagi tujuan pemeriksaan kesihatan. Hospital Permai merupakan hospital yang menyediakan perkhidmatan pemulihan dan rawatan psikiatri. Sementara itu, tinjauan TV Al-Hijrah di lokasi Taman Cahaya Masai menemui keluarga pasangan terbabit namun enggan ditemu bual. Bagaimanapun, ahli keluarga terdekat memaklumkan wanita terbabit berubah sikap menjadi pendiam sebelum kejadian. Perubahan sikap wanita itu turut disedari suaminya beberapa hari sebelum kejadian tragis itu. Katanya seluruh ahli keluarga sangat terkejut dengan kejadian ini dan tidak menyangka insiden ngeri ini terjadi kepada mereka. Bayi yang merupakan anak tunggal pasangan itu dikatakan aktif dan ceria serta baru pandai berjalan dan belajar bercakap. Jenazah bayi itu dijangka dikebumikan di kampung halaman ibunya di Felda Redong, Segamat. Lagi kejadian bunuh. Masih di Johor, seorang lelaki warga emas berbangsa India ditemukan maut di kawasan Taman Rinting Masai semalam. Mayat lelaki berusia 61 tahun itu ditemui dengan kesan luka tetakan di beberapa bahagian tubuh mangsa. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar, susulan penemuan mayat itu kira-kira jam 10.50 pagi, tindakan pantas polis berjaya menahan 5 lelaki warga tempatan berusia 35 hingga 48 tahun di lokasi berasingan sekitar Johor Bahru dalam tempoh kurang 24 jam. Katanya berdasarkan siasatan awal polis, semua suspek merupakan kenalan mangsa. Jelasnya, polis turut merampas beberapa barangan milik mangsa dan mengambil sampel swab di lokasi kejadian untuk siasatan lanjut. Menurut kenyataan, polis mendapati kesemua suspek mempunyai pelbagai rekod kesalahan dadah dan jenayah. Kesemua suspek direman hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Seorang pemandu bas ekspres rentung apabila bas dipandunya terbakar selepas terbabit kemalangan dengan sebuah trailer. Kemalangan berlaku di kilometer 75.2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah Gurun awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Zaidi C. Hassan berkata, ketika kejadian, kedua-dua kenderaan dipercayai datang dari arah sama menuju ke Alostar.
Katanya, siasatan awal mendapati bas dipandu mangsa pada mulanya terlanggar bahagian belakang trailer yang dipandu seorang lelaki berusia 32 tahun. Berikutan itu, bas tersebut terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelah kiri lalu terbakar. Pemandu bas itu dipercayai tersepit di tempat duduk menyebabkan dia gagal diselamatkan. Zaidi berkata terdapat 5 lagi individu dalam bas tersebut termasuk pemandu kedua. Bagaimanapun, kesemua mereka yang berusia antara 19 hingga 57 tahun berjaya menyelamatkan diri dengan keluar melalui pintu kecemasan. Katanya ada antara mereka mengalami luka di beberapa bahagian badan termasuk kepala. Pemandu trailer juga terselamat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Pergi ke seberang, pergi ke tengah jalan. Perkembangan sama, pemandu bas ekspres yang maut dalam kemalangan awal pagi tadi dikenali sebagai M. Jaya Kumar, 48 tahun. Abangnya M. Manivanan, 50 tahun yang juga pemandu kedua terkilan kerana tidak mampu menarik keluar adik yang tersepit di tempat duduk pemandu dan hanya meraung sekuat hati ketika melihat adiknya rentung di depan mata. Tengok lihat. Cik terubah motor. Itu dia sangkut, mula-mula saya tarik pintu. Panggil dia selamat, dia tarik pintu, saya kena luka sini. Tangan dengan ini saya tu tarik pintu dia, bawa dia mau selamat. Tapi tak boleh buat sebab pintu dia keras. Masa driver lori yang bawa kan, dia pun tolong dengan saya. Dua-dua. Sebelum kejadian ni, mula-mula bakar saja. Lepas kita ini kuat sangat. Api dia ada kuat sangat. Saya sudah menangis, sudah menangis, tak boleh buat apa-apa. Saya nak minta tolong tak boleh sebab bomba main lewat sikit. Kalau dia bomba main awal sikit, kalau kita boleh selamatlah. Manivanan ditemui ketika hadir untuk pengecaman mayat adiknya di Jabatan Forensik Hospital Sultan Nabahiyah siang tadi. Katanya bas yang dipandu adiknya itu dalam perjalanan dari Kuala Lumpur membawa 4 penumpang untuk ke Hat Yai, Thailand. Menurut Manivanan, dia tidur di bahagian belakang bas dan hanya sedar apabila terdengar dentuman kuat dan ternampak kepulan asap dari bahagian hadapan bas. Dia bergegas menyelamatkan adiknya tetapi tidak berjaya kerana bahagian pinggang adiknya tersepit pada steering dan di tempat duduk pemandu. Menurut Manivanan, dia kemudian berlari membuka pintu kecemasan di bahagian belakang bas untuk menyelamatkan penumpang lain. Tambahnya, mendiang Jaya Kumar yang baru 3 bulan bekerja sebagai pemandu bas itu meninggalkan isteri dan 2 anak berusia 14 dan 17 tahun. Kawasan hutan berkeluasan lebih 2 ekar terbakar di Rawang, Selangor kira-kira jam 1.30 tengah hari tadi. Kebakaran di jalan pinggiran Lembah Hijau 8, Bandar Tasik Puteri itu dipercayai berpunca akibat bermain bunga api. Cuaca panas dan kering menyebabkan kebakaran merebak dengan cepat. Sepasukan anggota dari Balai Bomba Batu Arang dan pasukan bomba sukarela bergegas ke lokasi kejadian untuk mengawal dan memadam kebakaran. Okey, kejadian berlaku, kita terima panggilan lah daripada orang awam pada pukul 13.37. Lepas terima saja panggilan kebakaran hutan, kita bomba kita keluar daripada B Jentera. Sampai sini lokasi lebih kurang 10 minit lah sampai sini. Lagi sekali. Api dapat dikawal kira-kira sejam kemudian. Bagaimanapun, tanah berongga di lokasi kejadian menyebabkan kebakaran mengambil masa yang lama untuk padam sepenuhnya. Saksi yang juga penduduk kawasan berhampiran berkata, kebakaran berkemungkinan berpunca dari sisa bunga api. Kejadian saya tak pasti boleh daripada mana punca, tapi daripada saksi mengatakan daripada blok seberang ada kanak-kanak tengah bermain mercun, mungkin dari situ punca asalnya. Jadi angin pula merebak kuat, jadi sampai ke blok sebelah blok kami dah apinya merebak ke bukit atas. Jadi pasukan bomba tengah berusaha memadamkan api. Harap benda ni dah dapat dipadamkan dengan segera. Terima kasih. Penduduk sekitar turut membantu bagi mengelak api marak ke kawasan kediaman mereka. Selepas ini, boikot kurma Israel, sokong kurma Palestin.
Pembongkaran berita hijrah mengenai penjualan kurma dari Israel di pasaran tempatan awal minggu lalu menimbulkan keraguan dalam kalangan pengguna. Pengguna kini lebih berhati-hati, tetapi yang merisaukan ada juga yang tidak mahu langsung membeli kurma. Tindakan itu dilihat memberi kesan negatif kepada pasaran kurma lain, terutama kurma dari Palestin. Laporan lanjut bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Menerusi respon dalam laporan saya 11 Mac lalu, ramai pengguna menyatakan kebimbangan untuk mendapatkan kurma di pasaran dengan alasan tidak mahu terbeli kurma yang diimport dari Israel. Dari satu sudut, ia perkembangan positif, menunjukkan pengguna lebih cakna dan tidak mahu menyumbang sesin pun kepada ekonomi negara haram itu. Tetapi dari sudut berbeza, ia mengganggu pasaran kurma lain, antaranya kurma dari Palestin sendiri yang sepatutnya mendapat sokongan padu rakyat negara ini. Bagi mendapatkan maklumat jelas, saya bertemu dengan pengimport barangan dari Palestin yang turut membawa masuk kurma Mekjul dari negara Syam itu. Pengarah Al-Ard Faiz Sendian Berhad, Nazran Abdul Muttalib menjelaskan, proses membawa masuk barangan dari Palestin sebenarnya tidak begitu sukar. Namun perlu memastikan segala dokumen dan sijil dari Kementerian Palestin lengkap serta mematuhi ketetapan kedua-dua negara. Nombor satu adalah COA, Certificate of Analysis. Kita nak pastikan produk tersebut selamat, tidak ada bahan terlarang dan sebagainya, tidak ada kesan-kesan racun dan sebagainya. Itu bagi produk makanan, ya. Selain pada itu, kita juga nak adakan, kita nak minta ataupun nak tahu Certificate of Origin atau COO. COO akan dikeluarkan oleh daripada sama ada Jabatan Pertanian untuk produk pertanian ataupun Jabatan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Luar Negara di Palestin. Ya, jadi mereka akan keluarkan sijil tersebut supaya kita sebagai negara pengimport ataupun pihak pengimport tahu produk tersebut berasal daripada Palestin. Sementara itu, beliau memaklumkan pengguna, pemborong dan penjual perlu mengenali ciri-ciri kurma Mekjul yang merupakan keluaran utama dari tanah Palestin dan Israel. Kurma yang mendapat jolokan nama buah diraja itu mempunyai saiz yang besar, berbentuk lebih lonjong dan mempunyai kulit bertekstur. Jelasnya dari mata kasar, kurma dari Palestin dan Israel tiada beza, namun hanya dapat dikenali melalui dokumen sah yang dimiliki oleh penjual atau pengedar. Bagi saya, tanggungjawab tersebut perlu dipegang ataupun jatuh kepada penjual. Penjual yang perlu melakukan pertanyaan ataupun sedikit kajian. Nah, sebab penjual ni dia beli daripada sama ada pemborong ataupun daripada pengedar. Dia perlu dapatkan dokumen-dokumen yang saya sebut tadi daripada pemborong dan pengedar. Baru kita ada, nombor satu, kita ada transparansi, kita tahu produk itu datang daripada mana dan kita dapat meyakinkan pelanggan kita. Tegasnya, pengguna berhak mempersoal dan meminta bukti asal kurma yang mahu dibeli. Menurut laporan data yang dipetik dari Pertubuhan Makanan dan Pertanian dari Organisasi Amerika Syarikat Forestat, Israel merupakan pengeksport kurma terbesar dunia pada 2022 dengan jumlah ekspor 330.09 juta dolar Amerika. Malah negara haram itu turut mencatatkan kenaikan penghasilan kurma pada 2022 iaitu peningkatan sebanyak 13.3% bersamaan 67,042 tan kurma. Manakala pada tahun sama, Palestin hanya mencatatkan pengeluaran sebanyak 8,141 tan dengan jumlah ekspor hanya 40.8 juta dolar AS sahaja. Maka rakyat negara ini perlu meneruskan boikot perdagangan dengan negara haram Israel, tetapi dalam masa sama meningkatkan sokongan kepada barangan dari Palestin bertujuan membantu ekonomi mereka. Tahniah rakyat Malaysia. Suara anda berjaya menumpaskan satu produk Israel yang dijual di Malaysia. Suara anda juga berjaya membuatkan pihak berkuasa lebih peka dalam tugas agar nama baik Malaysia tidak busuk terpalit sebagai penyokong negara haram Israel. Tetapi tidak cukup sekadar itu. Perjuangan dan sokongan kepada ekonomi Palestin perlu diperkuatkan lagi dengan kita menyokong dan membeli produk daripada negara itu. Itulah yang mampu kita lakukan dan itulah sebahagian jihad ekonomi kita dalam perjuangan panjang pembebasan Palestin. Dan ingat, walaupun hanya sebesar sebiji kurma, saya tidak akan sesekali menyokong ekonomi negara haram Israel. Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah.
Ramadan setiap tahun dinantikan masyarakat di Kedah yang mempunyai cita rasa tersendiri untuk menu pembuka selera bersahur. Produk makanan kering seperti ikan masin dan masam sentiasa menjadi pilihan kerana hidangannya mudah malah menjadi pembangkit selera pada awal pagi. Bagi pengusaha dan peniaga ikan masin di Pasar Kubang Rotan, Fatimah Dali berkata, antara ikan jualannya ikan talang, ikan senangin masam, gelam masin dan banyak lagi. Namun pada Ramadan kali ini, ikan belanak menjadi tumpuan. Dia terkejut ada pelanggannya yang datang dari seluruh negara termasuk Sabah bagi mendapatkan ikan jualannya untuk dibawa pulang sebagai hidangan sahur. Ada yang main daripada mana? Kadang-kadang Johor dah banyak apa ni. Keluar negara pada yang pemain dok ni. Sabah ambil pemambil. Pemambil belilah kan. Lepas tahu tadi Pak Raso. Yang kita buat ni lain sama dengan tempat lain. Lepas ni. Selalu yang pilihan mereka tu, permintaan tu ikan apa cik? Ikan belanak belanak masam. Belanak gelamo. Dia belanak masam ni masak apa selalu? Goreng je lah. Goreng macam mana bawang? Dia Perniagaan yang diusahakan lebih 25 tahun bersama suami Azmi Hussein sering menjadi tumpuan pelanggan yang datang, terutamanya dari seluruh Kedah. Azmi mengakui permintaan ketika Ramadan luar biasa berbanding bulan lain kerana rata-rata pengguna mahu menukar selera. Namun bekalan sedikit terjejas kerana cuaca panas mengakibatkan hasil tangkapan nelayan berkurang. Kalau tahun ni nampak dia ada kurang sikit. Macam tahun lepas tu ada lebih. sebab apa kurang cik? Sebab ikan makin kurang. Ikan berkurang. Situasi itu menyebabkan dia terpaksa mencari bekalan tambahan daripada Tanjung Dawai dan Pantai Merdeka. Pelanggan tetap produk ikan masin berkata, selera makan pada bulan Ramadan agak berlainan dan pengambilan makanan kering menjadi pilihan sebagai pembangkit selera. Sebab esok tu dia orang pergi nanti kan. Tu yang nak cari sedap-sedap. Tak hilang pasti kan. Macam kita goreng. Telur asin tu kita rebus. Kita buat dengan kicap ikan. Masak asam ikan masin ni. Bawang, cabai bagi berasa-berasa kan. Dia sedap lah sikit makan. Nasi panas-panas. Kalau bulan puasa ni ikan hidup dia tak apa suka sangat kan. Ikan kacang musim tu lah. Memang tiap kali puasa macam tu ya? Macam tak puasa pun macam tu kan. Sini. Selalu ikan apa yang tak cari kan? Ikan ni lah. Ikan macam ni lah. Ikan taman lah. Ikan salang tu lah. Makan cara orang kampung ni macam tu lah. Kalau banding tahun ni dengan Walaupun masih bersedih dengan kehilangan suami tempat bergantung, Nur Suhaila Saufi, 25 tahun, menarik nafas lega apabila nasib diri dan anak lelakinya, Aiden Mikail Muhammad Amirul, 4 tahun, mendapat pembelaan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Nur Suhaila yang merupakan balu kepada Allahyarham Muhammad Amirul Asraf, 30 tahun, yang maut pada 29 Januari lalu ketika dalam perjalanan ke tempat kerja di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Wakaf Tapai, layak menerima pencen bulanan sebanyak RM1,395 di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS. Nur Suhaila berkata selepas kehilangan suami, dia dan anaknya terpaksa menumpang hidup di rumah ibu bapa kerana tidak mampu menyewa rumah lain. Suhaila yang tidak mempunyai pekerjaan tetap membuat kuih untuk dihantar ke kedai yang berdekatan bagi menampung perbelanjaan makan minum dan yuran sekolah anaknya. Katanya selepas ketiadaan suami, hidupnya agak susah kerana tiada wang simpanan. Saya meniaga kuih gitu lah sikit-sikit memang. Atau dekat gerai. Sekarang ni pun ada tempahan biskut raya, buat biskut raya. Bolehlah tampung anak-anak ni. Nur Suhaila berkata wang pencen tersebut akan digunakan bagi menampung perbelanjaan pada bulan Ramadan dan persediaan menyambut Hari Raya Puasa.
Selain itu, beliau juga bercadang untuk membeli peralatan membuat kuih yang lebih moden bagi memudahkan kerja dan menambah pendapatan. Sementara itu, Pengarah Perkesul Terengganu Fariha Cik Hussein berkata, semakan mendapati Muhammad Amirul atau orang berinsurans sendiri OBS layak mendapat faedah berkenaan. Muhammad Amirul Ashraf dicarumkan serta dilindungi SKSPS di bawah pakej SPS Madani yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan melalui Belanjawan Inisiatif 2013. Pihak Perkesul telah menyempurnakan pembayaran faedah pengurusan mayat sebanyak 2,000 yang akan dimasukkan ke dalam akaun balu, dan juga faedah orang tanggungan iaitu pencen berkala insya-Allah akan juga turut dibayar sebanyak RM1,395 ke dalam akaun balu, di mana balu akan menerima pencen ini seumur hidup. Beliau berkata ketika ditemui pada majlis penyampaian faedah perkeso di kediaman keluarga berkenaan di Kampung Kubang Tepak Manir, Kuala Terengganu. Berdasarkan statistik, seramai 12,914 OBS telah mendaftar di bawah SKSPS di Terengganu sepanjang 2023 dan jumlah ini meningkat sebanyak 8.3% berbanding 11,842 OBS pada 2022. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar meminta umat Islam di seluruh negara berwaspada dengan ajaran Ayah Pin yang dipercayai kembali tersebar. Susulan itu, JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu turut diarah untuk menyiasat dakwaan cubaan menghidupkan semula ajaran sesat itu di negeri berkenaan. Dan selain daripada pendekatan untuk memberikan maklumat kepada masyarakat dan menasihatkan masyarakat supaya berwaspada dengan ajaran Ayah Pin ini yang sudah difatwakan sebagai sesat. So kerjasama antara JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu, dan kita juga akan bekerjasama dengan pihak PDRM untuk monitor ajaran ini, dan kita menasihati sekali lagi kepada rakyat khususnya di negeri Terengganu untuk berhati-hati dan berwaspada dengan ajaran ini. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Baik, selepas ini Sekutu Zionis sertai airdrop di Gaza. Buat pertama kali Sekutu Zionis Jerman menyertai usaha airdrop ke atas Gaza. Dalam misi semalam itu, Berlin telah menggugurkan 4 tan bantuan kemanusiaan meliputi bekalan makanan dan perubatan. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan Jerman, dalam misi pertama itu, tentera udaranya melakukan airdrop di bahagian utara Gaza. 2 pesawat pengangkutnya C-130 Hercules yang berpusat di Perancis telah membawa 4 tan makanan dan perubatan dan digugurkan menggunakan payung terjun. 4 pallet dijatuhkan dari ketinggian sekitar 1,000 meter. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata dengan cara ini pihaknya dapat memastikan bekalan bantuan yang diperlukan itu sampai kepada rakyat Gaza yang terdesak dan kebuluran ketika ini. Pusat kemudahan perubatan di kem yang padat dengan pelarian di Rafah menerima sehingga 600 pesakit setiap hari. Walaupun kekangan staf perubatan dan ubat-ubatan, namun mereka tetap berjuang untuk merawat rakyat Gaza yang berdepan dengan masalah kesihatan yang teruk akibat daripada perang. Pusat rawatan yang serba kekurangan ini sedaya upaya membantu rakyat Gaza yang diancam penyakit berjangkit, kurang zat makanan dan pelbagai masalah kesihatan lain. هنا طاقم طبي كامل متكامل من 4 أطباء و4 تمريض و2 صيادلة.
طبعا هذه النقطة أنشأناها بمجهود شخصي وبعد ذلك أتى الهلال إلى هنا وتبنى هذه النقطة وحاليا إحنا هنا بنستقبل حالات من 300 ل 500 ل 600 حالة يوميا. Namun jelas Dr. Ahmad Saad adalah mustahil untuk pusat ini menampung jumlah pesakit yang tinggi. Dalam per itu, kemudahan ini juga berdepan kekangan ubat apabila jumlah ubatan yang diterima untuk menampung dalam tempoh seminggu tidak boleh bertahan apabila ia habis tidak sampai sehari. حاليا احنا بنعاني من نقص ادويه وخصوصا الاطفال ميدياتريك كثير حالات موجوده في المخيم كل الاطفال بيعانوا من نقص تغذيه بنعانوا من انتشار مرض هيباتيتس A الالتهاب الكبد الوبائي كثير منتشر عندنا في المخيم هون فهذه محتاجين الاطفال للسكريات وحلويات وطعم فهذه الاشياء هاي مش موجوده مش متوفره. Pusat perubatan ini beroperasi di kem yang menempatkan kira-kira 1.3 juta orang. Ada pesakit yang terlalu kronik terpaksa dipindahkan ke Hospital Kuwait. Selepas lebih 5 bulan perang, kira-kira 73,546 rakyat Gaza cedera, manakala 31,553 lagi telah syahid. Sekian untuk malam ini, saya Fazida Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum, Ramadan Karim dan selamat malam.